السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, muka surat 13. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagi. Masuk pembicaraan mengenai dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib ketahui. Sebelum nanti dia akan dibahaskan secara tafsili, dia bahas dulu benda apa yang perlu diketahui, yang perlu diketahui oleh mukallaf. Sebab sifat Allah Ta'ala ni banyak. Asy'ariyah Maturidiyah kata sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni banyak, bukan 20 ya. 20 tu sebab tu dia buat subtopik ni untuk mengetahui. Kalau semua wajib mampu ya. Mati dalam keadaan taklid sebab Allah tak sempat ngaji. Jadi 20 senang. Dan lagi pula menolakkan syubhat. Mampu menolakkan syubhat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat 20 tu. Yang akan dibahas tu lah. Jadi kata musannif, yang pertama mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmali, iaitu ringkasan, ataupun dalam kitab lain borong, ataupun kitab lain jumli. Dengan ijmali yakni borong, ringkas ataupun jumli. Ijmali lah, ringkasan. Iaitu apa dia ringkasan tu? Contohnya dalil wujud Allah Ta'ala apa dia? Alam ini. Alam ini ringkasan tu asal daripada penyusunan burhan, hujjah, dalil yang panjang. Alam ini ada apa? Alam ini baharu contohnya. Setiap yang baharu ada yang mengadakan, maka alam ini ada yang mengadakan. Tu huraian panjang. Ringkasan dia alam lah. Tanpa menyebutkan wajah dalil ataupun ilat sebab apa dipanggil, sebab apa disebut alam. Tu ringkas dia. Tu dipanggil ringkasan. Iaitu dalil ijmali tu, bahawa beriktiqad dan berpegang atau muradif fa'il oleh seorang dengan i'tiqad, sifat bagi i'tiqad yang putus, yang jazam, bukan secara dhan, syak, waham ataupun jahil. Itu maksud dia. I'tiqad yang putus, i'tiqad yang jazam, iaitu i'tiqad yang muqtamad dalam hati. Bila kita kata A lah, tak berubah langsung. Kalau i'tiqad yang tidak putus, bila kita kata A, orang mari bagi syubhat, kita kata B pula. Mari orang lain, orang kata C pula. Jeng. Tu tidak putus tu. Masih lagi ada syak, dhan dan waham. Tu tak mau. Bahwasanya dhamirul hali wasya'an, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Tiap-tiap sifat kesempurnaan. Tu secara ijmali. Secara ijmali, secara borong, secara ringkas, Allah Ta'ala ni bersifat kesempurnaan. Tu dulu, bukan sifat 20. Jangan kata Allah Ta'ala ni berapa sifat? 20. Tu tak betul.
Kalau dia kata Allah Ta'ala ni ada banyak sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, tapi yang wajib kita belajar 20. Tu cara betul jawab. Kalau orang katanya dia Allah Ta'ala ada berapa sifat, dia jawab selalu 20, tu tak betul tu. Dia tidak tahqiq lagi ilmu dia. Tu sepatutnya dia kata sifat Allah Ta'ala ni banyak. Semua menunjuk ke kesempurnaan Allah Ta'ala, tapi yang wajib kita mengaji 20. Tu betul tu orang ngaji jawab. Yang kita yang ngaji jawab kata 20. Tu tak betul tu. Nampak sangat tak mengaji tu. Dia mengaji dah tapi dia tak reti jawab. Sifat kesempurnaan, sifat bagi kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan. Tengok. Keadaan rububiyah. Keadaan sifat ketuhanan. Bila kata ketuhanan, dua sifat dia kena ada. Iftiqar dan istighna. Iftiqar ay muftaqarun. Iftiqar ay muftaqirun ilaihi. Iftiqar kena takwil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bukan iftiqar. Bukan Allah Ta'ala berhajat pada lain. Tak. Iftiqar, sifat iftiqar Allah ay muftaqirun ilaihi. Yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Siapa? Makhluk lah. Tu. Dia kena takwil muftaqirun ilaihi. Yang kedua istighna. Istighna Allah Ta'ala tidak perlu kepada orang lain. Sama ada sifat yang lain ataupun zat yang lain, yang baharu ataupun yang lain. Tidak perlu juga. Jadi keadaan ketuhanan Allah Ta'ala, keadaannya ketuhanan. Dan sifat-sifat dia juga ialah sifat yang jenis ketuhanan. Sebab zat Allah Ta'ala ialah keadaan dia rububiyah ketuhanan. Maka dia akan berjodoh dengan sifat yang bangsa ketuhanan juga. Dia tidak layak untuk berjodoh dengan sifat kita. Dan kita pula yang kekurangan, zat yang maha kekurangan, berjodoh dengan sifat yang maha kekurangan juga. Tidak boleh bersifat dengan sifat ketuhanan. Sebab tidak mampu tanggung bagi kita. Allah Ta'ala yang sempurnaan tidak boleh berjodoh dengan sifat-sifat kurang macam kita. Sebab itu menunjukkan kekurangan. Jadi jodoh sifat dah elok dah. Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan, kita bersifat dengan kekurangan. Tu jodoh kita. Sepadan. Pinang di belah dua. Dan mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan. Tu secara ijmali juga. Kekurangan ada Allah Ta'ala beberapa sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Kata banyak, yang wajib ngaji 20. Tu cara betul. Kalau dia kata 20 lah lawan bagi sifat yang wajib. Tu tak betul. Tak cerdik mana. Tak ikan harap Mulalah dia kata syairah kata Allah Ta'ala ada 20 sifat Dia tak kaji. Nombor 2, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili, yakni satu persatu. Iaitu dalil tafsili, bahawa beriktiqad dan berpegang atau muradif fa'il oleh seseorang putus dengan dalil aqli dan naqli, yakni dalil aqli ataupun dalil naqli. Ini lebih kurang macam Tijan Darai syarah kepada Risalah Tauhid Imam Bajuri Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Dia kata boleh nak pegang sama ada dalil naqli ataupun aqli. Tapi kebiasaan ulama kita pegang aqli lah semuanya. Kecuali dalam bab sifat kalam, sifat sama' dan sifat basar. Hak tu sahaja naqli. Sebab dalil aqli didatangkan kemudian kerana lemah. Tu. Lemah dalil aqli pada sifat kalam, sama' dan basar. Sebab tidak ada kena mengena, tidak ada kaitan dengan buat alam. Seseorang yang bisu contohnya tak boleh buat alam. Tak boleh buat alam. Tak ada kena mengena tu. Kiyah ke kita, orang bisu boleh buat dalam rumah? Boleh. Tak salah. Orang yang pekak boleh buat rumah tak? Boleh. Orang yang buta boleh buat dalam rumah dan sebagainya? Boleh kalau dipandu. Tak salah. Jadi, di situ dalil lemah. Apa kaitan sama' basar kalam dengan buat alam? Tak ada kaitan. Maka dibuat datang dalil naqli terlebih dahulu, barulah dalil aqli. Habis. Dalil aqli dan aqli. Bahwasanya dhamirul hal wa syam, wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib dan beriktiqad dengan i'tiqad yang putus dengan dalil aqli dan naqli,
bahwasanya dhamirul hal wasyan mustahil atas Allah Ta'ala bersifat segala lawan sifat yang wajib 20 itu 20 yang tersebut. Itu sifat mustahil. Mustahil pada akal pun wajib ngaji supaya kita menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala dalam hati. Kalau sifat yang wajib untuk mensabitkan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah contoh sifat apa dia? Sifat mustahil. Contoh sifat sifat bisu. Sifat bisu lawan bagi sifat kata. Sifat kalam. Ya bisu apa? Kalam pada kalam tu bahasa Arab. Bahasa Melayu perkata. Lawan dia ialah akhras, bisu. Kita ada dua, bisu dengan kelu. Kita ada dua, bisu dengan kelu. Yang mana lebih ablagh, yang lebih balaghah, yang lebih teruk, yang lebih mubalaghah. Yang mana? Nak panggil bisu ke nak panggil kelu? Jawabnya bisu. Kelu ni elok lagi. Kelu ni awalnya ada sifat kata, kemudian hilang. Tu kelu. Kalau bisu ni daripada awal tak ada sifat kalam dah. Tu beza kelu dengan bisu. Okey. Kalau kita akidah, dia kata kelu dengan makna bisu. Beza tu. Sifat kalam Allah Ta'ala mustahil dia itu bisu. Sabit bila kata bisu, lagi pula kelu lah. Tapi bila kata sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, lawan bagi kalam ialah kelu, dia tak semestinya bisu. Kelu ni dia ada lagi sifat kata, tiba-tiba hilang. Tu kelu. Sifat bisu, dia hilang daripada awal lagi. Tu beza bisu dengan kelu. Jadi bila kita Jawi sebut dalam kitab Usuluddin, mustahil Allah Ta'ala kelu dengan makna bisu. Kena tafsir lagi tu. Tu dalam Baqarah dah. Tu apa nama tu, kelu dengan makna bisu. Tapi kalau pekoh dia tak kira tu. Kalau pekoh tak kira. Pekoh dia akan terjemah kelu je. Jikalau kelu ia semasa akad contohnya, ataupun jikalau pengantin laki itu kelu dengan makna bisu di situ, dia tak tafsir situ. Tapi kalau akidah dia kena tafsir. Kelu dengan makna bisu ke atau kelu memang kelu sungguh? Dia bahasa detail. Itu nantilah. Adalah dikehendaki dengan mengenal Tuhan itu, hendaklah mengetahui 3 perkara. Nak kenal Allah Ta'ala, boleh mukallaf, kena tahu 3 perkara. Iaitu 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang putus. Apa i'tiqad yang putus? Tu yang kita kata tadi. Tiada syak, zan dan waham. Syak apa dia syak? 50-50. Idrakut tarafain ala sawa. Idrakut tarafaini ala sawa. Dapat sesuatu, taraf, sesuatu tu ala sawa, sama, 50-50. Kalau zan, idrakut tarafaini ala rajih. Idrakut tarafaini ala rajih. Tahu salah satu tu, ataupun tahu salah satu tu, tahu salah satu tu atas jalan rajih. Apa maksud dia? Bukan maksud dia berat balik ada dah, bukan. Zan bukan berat balik ada. Waham bukan berat balik tak ada, bukan. Dia berat suatu keputusan ke arah itu. Itu zan. Ringan suatu keputusan ke arah itu waham. Itu terjemahan yang betul. Tapi jangan pelik kita Jawi diterjemah. kita Jawi sebelum tu, yang lama-lama dia terjemah, zan ni ialah lebih berat ke arah ada. Waham ni lebih berat kepada tak ada. Tu kena takwil tu. Bukan ada tak ada. Maksudnya, contoh dia kata, ada nak nasi, aku rasa ada kot. Tu zan. Kalau dia kata, aku rasa tak ada kot, itu waham kata gitu. Bukan. Dia berat, dia kata tu ke arah keputusan tu, itulah zan.
Contoh dia kata ada nasi ke tak? Aku rasa berat kat dah tak ada kot. Tu zon dah tak ada tu. Keputusan dia sebut tak ada tu, dia berat hati dia. Tu zon dia panggil. Tu. Maknanya apa dia? Maknanya dia kata ada nasi tu waham. Sebab dia zon kan tak ada nasi. Bila tak ada nasi, jawapan sebaliknya iaitu ada, dia waham lah. Adanya nasi. Zon lawannya waham. Yakin lawannya jahil. Tu zon dengan waham. Bukan zon ni, berat balik ada. Waham berat balik tak ada. Kan? Berat keputusan balik tu, zon. Berat keputusan balik, ringan keputusan balik tu, itu adalah waham. Sama ada jawapan tu ya atau tidak. Tidak pun boleh jadi zon. Tidak pun boleh jadi waham. Ya pun boleh jadi zon. Ya pun boleh jadi waham. Jangan keliru. Kiranya dhamirul hal wasya'an, i'tiqadnya seorang tidak putus. Tidak putus. Mana seperti ada i'tiqadnya seorang itu zon, syak, zon atau waham. Itu semua tidak i'tiqad yang jazam, yang putuslah. Maka tidak dinamakan mengenal yang kedua muafakat, yakni bersetuju i'tiqad itu dengan yang sebenar. Maka tidak dinamakan mengenal yang kedua. Mana yang kedua? Yang tidak putus tu. I'tiqad yang tidak putus tu. Muafakat, yakni bersetuju i'tiqad itu, i'tiqad yang tersebut dengan yang sebenar, yakni berbetulan i'tiqad ini dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak dinamakan mengenal bagi mereka yang tidak putus dalam i'tiqad dia. I'tiqad secara syak, i'tiqad secara zon, i'tiqad secara waham. Lagi-lagi i'tiqad secara jahil. Itu semua tidak sah i'tiqad mereka itu. Okey. Tidak berbetulan. Apa berbetulan tu? Tidak berbetulan dengan yang sebenar. I'tiqad itu dengan yang sebenar. Yang ini berbetulan i'tiqad ini dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak berbetulan dengan yang sebenar. Berbetulan lah. Berbetulan dengan mana? Betul dah. Betul dah dia kata Allah Ta'ala ada. Tapi dia syak. Tak kena tu. Dia kena betul satu dan dia kena jazam satu. Kalau jazam tapi salah, tak kena juga. Jazam tapi salah, tak kena juga. Seperti Nasara, Majusi. Majusi kata ada dua Tuhan. Kalau dia betul dah kata Allah Ta'ala ada, tapi dia syak, dia zon, dia waham, tak kena juga. Tak kena makrifatullah juga. Maka tiada dinamakan mengenal makrifatullah jika i'tiqad itu tidak berbetulan dengan yang sebenar. Dia i'tiqad dia yakin dah, tapi tak sebenar pula. Tak sebenar yakni tidak kena pada wakil. Tidak sebenar yakni tidak kena pada wakil. Seperti i'tiqad orang Nasrani yang kata Isa tu Tuhan. Dia i'tiqad sungguh dah, i'tiqad sungguh, tapi salah. Yahudi pula tahu dah Allah Ta'ala tu Tuhan, tapi tak mau i'tiqad pula. Tu Yahudi. Nasrani dia tak tahu. Allah tak dia mengaku Isa tu Tuhan. Dia mengaku sungguh, yakin dalam hati, tapi silap pula, tidak berbetulan dengan wakil. Dan Yahudi, Yahudi tahu Allah Ta'ala tu Tuhan, tapi dia tidak i'tiqad pula Allah Ta'ala tu Tuhan. Tu yang receh tu. Yang ketiga, dengan ada dalil sekalipun, dengan dalil ijmali. Apa tu? Berhenti dulu dekat dinamakan mengenal, kemudian sambung yang kedua bertiga itu. Apa tu? Kat mana? Kat mana tu? Masa betul dah. Berhenti dekat dinamakan mengenal. Mana dinamakan mengenal tu? Kemudian sambung yang kedua. Terlepas ni.
Mana tu? Tak tahu ah. Kau suap apa? Masa betul dah. Mengenal? Mengenal mana? Ha? Mengenal mana? Cuba ibu surat tengok. Mengenal mana? Semua mengenal lagi. Tu. Yang ketiga dengan ada dalil. Yang pertama tadi mestilah tidak i'tiqad yang tidak putus, iaitu tidak i'tiqad. Baris 3. Dak muka surat berapa? Muka surat berapa tu? Baris ketiga muka surat apa? Tu dengan dalil. Syak, zon dan waham. Dia kata yang pertama jangan i'tiqad yang tidak putus. Tu i'tiqad yang tidak putus. 2/3 rasa yang dulu kot, yang 3 tu adalah terlepas dah tu. Lama dah baca. Tu. Apa? Tak tengok tu. Yang putus itu yang pertama. Yang kedua, mestilah i'tiqad itu berbetulan dengan waqi'. Tu yang kedua. Yang ketiga ialah mestilah dengan ada dalil, sekalipun dengan dalil ijmali, yakni walaupun dengan dalil ijmali. Selalunya sekalipun ni menunjukkan ghayah. Ini dia buat sekalipun ni dengan makna walaupun. Sekalipun yakni walaupun dalil tersebut dengan dalil ijmali, yakni orang awam lah. Tapi orang yang terkhusus dalam bidang ni dia kena dalil tafsir lah lepas fardu kifayah kampung lah. Sebaliknya, jika i'tiqadnya seorang putus serta muafakat dengan sebenar tetapi tidak dengan dalil, maka dinamakan taqlid. Maka tidak dinamakan mengenalnya yang kedua. Apa tu? Apa masalahnya? Mana sama terus? Baca beratas lah. Baca bersifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf. Baik pada 2, lepas tu sampai situ lah. Sekarang dah bawah dah. Adapun i'tiqad yang tiada putus atau tiada muafakat dengan yang sebenar, maka dengan ittifaq ulama menghukumkan kafir. I'tiqad yang tidak putus apa dia? Dia syak, dia zon, dia waham atau jahil, atau tiada muafakat, tak betul dengan waqi', dengan yang sebenar. Waqi' lah yang sebenar. Waqi' dia panggil ilmu Allah Ta'ala, dia boleh panggil waqi', dia boleh panggil dia boleh panggil luh mahfuz, boleh. Tulisan yang ada di luh mahfuz, ataupun dia panggil waqi', ataupun dia panggil fi ilmillah. Sama belaka tu. Dalam kitab lah sebut fi ilmillah, waqi' lah tu. Maka dengan ittifaq ulama menghukumkan kafir. Itu tak ada masalah. Memang kafir je lah. Tapi bab muqallid tu khilaf ulama. Bab muqallid ialah khilaf ulama. Dan i'tiqad orang yang bertaklid itu khabar dan tu istinaf. Khabarnya bersalah-salahan ulama pada bertaklid. Khilaf ulama kepada beberapa qaul. Ada 6 tak silap. Ada 6 qaul dalam Hasyiah Al-Yusi ala Syarhil Kubra Lis-Sanusi. Kitab 3 jilid. Yang pertama dia kata muqallid ini ialah sah semata-mata. Tu yang pertama. Muqallid ni sah semata-mata, sama ada bagi ahli nazar ataupun bukan ahli nazar. Yang kedua dia kata tidak sah bagi ahli nazar ataupun bukan ahli nazar. Tu yang kedua. Tidak sah i'tiqad orang yang muqallid, sama ada muqallid tersebut di kalangan ahli nazar, orang yang boleh belajar,
ataupun bukan ahli nazar, orang yang dungu, orang yang safih dan sebagainya. Tetap dosa juga orang safih. Teruk tu. Yang ketiga, kafir. I'tiqad muqallid kafir. Yang tadi yang tidak sah tu dengan makna fasik. Ni kafir terus. Tadi fasik. Tidak sah sah kedua-dua. Yang pertama sah kedua-duanya. Tu tak ada masalah, tu teruk kan tu. Itu pandangan dhaif tu. Jangan kata tak belajar pula. Sah kedua-dua tak payah belajar. Sah bagi ahli nazar, sah bagi bukan ahli nazar untuk tidak belajar, dia sah juga i'tiqad dia. Pula dah. Itu yang pertama. Yang kedua, kedua-duanya tidak sah. Tidak sah dengan makna fasik. Ahli nazar fasik, orang yang bukan ahli nazar pun fasik. Yang ketiga, kafir. Kafir terus bagi ahli nazar yang tidak belajar. Dia boleh belajar, tapi dia tidak belajar. Ahli nazar. Dia ahli nazar, boleh belajar. Ada fikiran yang elok, tapi tak belajar. Kafir. Itu Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi dalam Syarah Al-Muqaddimah, dalam Syarah Al-Sughra, dalam Syarah Al-Wusta, dalam Syarah apa lagi? Dalam Syarah Sughra, kecuali Syarhul Kubra sahaja. Syarah Kubra sahaja dia kata kafir. 4 syarah yang lain dia kata fasik. Dia ubah pandangan dia. Tu. Selalunya yang masyhurnya kita kata, Imam Sanusi ni kafir lah pandangan dia. Yakni kafir pada Syarah Kubra. 4 yang lain, tu semua ditukar pandangan kepada jumhur ulama. Sekali lagi lah jumhur ulama pandangan utama tu. Tulis elok tu. Selalu kita dengar, Imam Sanusi kata kafir. Kafir dengan makna pada Syarah Kubra sahaja. Dia kata jumhur ulama kata seperti mana jumhur ulama kata, iaitu fasik bagi ahli nazar. Imam Sanusi pandangan. Jadi pandangan yang pertama ialah sah semata-mata bagi ahli nazar ataupun safih. Yang kedua, tidak sah semata-mata, yakni fasik bagi ahli nazar dan bukan ahli nazar yang tak belajar. Yang ketiga, kafir bagi ahli nazar yang tidak belajar. Tu Imam Sanusi dan Abu Hashim Al-Jubai. Yang keempat yang mu'tamad iaitu tidak sah ataupun sah bagi orang yang ahli nazar tapi fasik. Sah bagi bukan yang ahli nazar dan tidak fasik. Orang yang ahli nazar pandangan mu'tamad tidak fasik dan sah iman dia. Sebab dia pakat luruh mendui. Luruh mendui nak belajar. Dia bukan ahli nazar. Tu pandangan mu'tamad bagi ahli nazar, sah iman tapi fasik. Bagi bukan ahli nazar, sah iman tanpa fasik. Boleh taklid bagi dia. Yang keempat. Yang kelima, boleh taklid kepada Quran dan Sunnah. Boleh taklid kepada Quran dan Sunnah, iaitu dalil-dalil yakin yang bawa kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, yang bawa kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Ta'ala. Taklid itu mazhab Hambali. Munasabah dengan dia lah, sebab dia pun ahlul hadis, dia ulama. Jadi dia wajibkan orang itu supaya bertaklid dengan Quran dan Sunnah yang bersumberkan dalil-dalil yakin sahaja tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Habis. Sudah tu. Maka mengikut qaul yang mu'tamad, mu'tamad selalu dah. Tadi kita bagi 5, ni mu'tamad selalu dah. Senang. 5 tu untuk perbahasan perbincangan di kalangan ahli ilmu. Orang yang bertaklid itu tidak dihukumkan kafir. 1. Jika taklidnya seorang itu putus. Pandangan yang keenam, taklid yang tidak putus pun kafir juga. Dia ada taklid yang tidak putus, taklid yang putus. Apa taklid yang putus? Taklid yang putus ni bila dia taklid ke seorang ustaz, tiba-tiba esok ustaz tu bawa pandangan yang lain. Dia tetap dengan taklid dengan pandangan ustaz hak dulu tu. Ustaz hari ni mengajar Allah Ta'ala buka atas arah, tak ada tempat. Tiba-tiba esok dia kata Allah Ta'ala atas arah. Orang yang bertaklid secara jazam ni, dia taklid hak pertama tu betul-betul lah. Dan dia pegang sampai mati. Esok tu ustaz tu abang lain pun dia tak percaya lah. Tu taklid yang jazam. Okay? Taklid jazam dah, tapi fasik juga sebab taklid. Ini bagi taklid yang jazam. Taklid yang tidak jazam dengan mana? Hari ni ustaz kata Allah Ta'ala tidak di mana-mana, tidak ada tempat. Esok dia kata Allah Ta'ala ada atas arah, dia percaya juga. Esok dia kata Allah Ta'ala di mana-mana, Allah dia percaya juga. Itu pun bermasalah juga. Tidak sah iman dia. Itu tidak sah iman dia sebab taklid yang tidak jazam.
Jadi jika taklidnya itu putus, barulah dia kata tidak dihukumkan kafir. Tetapi dihukumkan dia taklid yang putus itu mukmin, tapi yang menderhaka, fasik lah. Fasik. Bila fasik ni dosa besar lah. Bila dosa besar tak boleh jadi wali, tak boleh jadi syahid anak bulan, tak boleh jadi syahid pada nikah, tak boleh lah. Sebab tidak adil. Sebab ada dosa besar. Mana? I'tikad padahal sembahyang dah. Pergi sembahyang Jumaat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunat Nabi Daud dan sebagainya, tiba-tiba i'tikad masalah. Tu fasik. I'tikad fasik, tak boleh jadi wali, tak boleh jadi syahid. Tak boleh jadi syahid kepada anak bulan, tak boleh jadi syahid kepada wali, kepada nikah, tak boleh jadi wali untuk akad nikah dan sebagainya. So, jika kuasa ia seorang mengadakan dan mendirikan dalil dengan belajar, ni ahli nazar. Jika dia ahli nazar, tu maksud dia. Jika dia ahli nazar. Sebaliknya, kalau dia bukan ahli nazar, dia taklid, tak ada masalah. Sebab dia ni lurus betul. Macam mana? Orang suruh telanjang, dia telanjang. Orang suruh jalan semeter, dia jalan semeter. Walaupun betul. Kiranya tidak terdaya mendirikan dalil, kemudian daripada telah belajar dengan sebab bodohnya seorang, ni bukan ahli nazar. Dia tak boleh mendirikan dalil juga, walaupun dah belajar, dia tetap bodoh juga. Dia bukan ahli nazar. Bengong sangat. Maka tiada dihukumkan derhaka, tak fasik lah, dan sah iman. Sah iman. Jadi bagi orang awam, khususnya kalau kita nak habang dia kena mengaji lah. Susahnya nama kena mengaji. Walaupun mereka ni susah mengaji dengan mana? Susah faham lah. Payah tu kitab Faridah. Payah. Tapi wajib belajar juga. Walaupun bodoh, dia wajib belajar juga. Walaupun bengong, susah nak faham, wajib belajar juga. Bukan makna kena tinggal dah. Orang yang bukan ahli nazar, dia wajib ngaji juga. Tapi iman dia tu tetap taklid walaupun dah mengaji. Tak nak masalah. Sebab dia bukan ahli nazar. Di situ dimaafkan. Bukan dimaafkan tak belajar. Lain tu. Nanti jangan ngajar kat orang lah. Orang yang tak faham ni, orang yang bukan ahli nazar, tak payah mengaji, tak apa. Sebab apa? Iman dia sah, salah. Siapa kata gitu? Kita tak kata gitu. Kita kata walaupun dah belajar, dia tetap bodoh, tak faham, bengong. Dimaafkan i'tikad dia dengan sebab taklid. Itu je. Wajib belajar tak? Wajib belajar juga. Sebab berkemungkinan esok-esok tu dia jadi ahli nazar lah. Dia boleh faham dah. Baru mari Allah Ta'ala beri. Masa tu dia kena i'tikad seperti mana yang dia tahu. Sekarang dia taklid sebab dia bodoh. Bukan maknanya kena tinggal belajar dah. Kena belajar juga. Jangan silap hurai. Kadang-kadang orang silap hurai. Kadang-kadang orang silap hurai. Orang safi, orang bodoh ni dia dimaafkan. Tak belajar. Bukan tak belajar. Tak payah. Dia tidak derhaka. Tidak fasik sudut i'tikad. Maknanya dia boleh jadi wali, dia boleh jadi syahid, dia boleh jadi tengok anak bulan dan sebagainya, dia boleh jadi saksi zina dan sebagainya. Tu. Segala bab fiqh dalam bab musyahadah semua dia boleh. Sebab apa? Dia tidak fasik. Tu je fungsi dia. Wajib belajar tak? Wajib belajar juga. Tu beza tu. Jangan terang dia buat sesat ke orang. Baca kitab serupa lah, tapi sesat terang. Masalah tu. Adalah makna taklid itu, iaitu menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahuikan dalil dan keterangan. Dia tak tahu dalil. Walaupun dalil ijmali pun, sebab apa lah alam tak ngerti punya berdengung lah. Tu di mana. Tapi tak ada dia, tak jumpa lagi setakat ni. Dalil ijmali pun dia tak faham, teruk kan tu. Dalil ijmali senang kan. Jadi dia tidak mengetahuikan dalil, tak tahu. Sama ada dalil ijmali, lagi-lagi dalil tafsiri, lagi tak tahu. Maka taklid itu, maka tafri'nya, taklid itu, bermula taklid itu khabar, terbagi kepada dua bahagian. Pertama, kepercayaan yang pertama, taklid yang pertama, taklid jazmi. Arti taklid jazmi, kepercayaan itu terlekat betul di mata hatinya seorang dengan teguh. Betul-betul dia taklid dah hak pertama tu. Dia pegang elok lah. Dan kuat atas muradih bagi teguh. Serta tidak akan berubah
atau terbalik semula. Apabila datang orang lain, dia tak terbalik lah. Dia tak pergi ke i'tikad yang kedua dah. Dia i'tikad pertama tu. Dia pegang sungguh dah. Lagi. Semula. Jika orang yang diikuti itu berbalik sekalipun. Oh, yah dia bagi. Sekalipun. Walaupun orang yang dia asal taklid ke orang tu, tiba-tiba orang tu, esok tu dia cakap lain. Dia tetap tidak berubah. Tu. Royah dia. Maka taklid yang seperti ini, taklid jazmi itu, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sah imannya seorang kerana ilat bagi sah, kerana ada mempunyai jazam kepercayaan. Jazam yang diputus i'tiqadnya. Yang kedua, taklid yang tiada jazam. Taklid ghairu jazmiyan. Taklid ghairu jazmiyan. Artinya, arti taklid yang tiada jazam, menerima perkataan orang lain dengan tiada teguh dan tiada kuat taswir sekiranya dhamirul hal wa sya'an, orang yang diikuti seperti guru-gurunya seorang, ibu bapaknya seorang, atau lainnya daripada guru-guru dan ibu bapak tu, berbalik i'tiqadnya seorang. Guru dia cakap lain hari ni, esok cakap lain, dia i'tikad, dia taklid hak esok pula. Lusa cakap lain, dia taklid hak lusa pula. Gitulah seterusnya. Maka ia seorang yang taklid yang tidak jazam itu pun mengikut berbalik jua. Yakni ikut hak yang kedua juga. Semalam kata lain, hari ni kata lain. Dia ikut hak hari ni punya kata pula. Lusa kata lain, dia ikut hak lusa pula. Gitulah. Maka taklid yang seperti ini, yakni taklid ghairu jazmiyan ini, dihukumkan tiada sah imannya seorang yang taklid itu, kerana serupa imannya seorang yang taklid yang tidak jazam itu dengan syak, zon atau waham. Tidak sah. Tidak sah dengan makna kafir lah. Dia sah lain. Sah dengan makna fasik, sah dengan makna beriman. Sah ada dua. Sah fasik iaitu taklid yang jazam. Dia taklid dah tapi jazam, tapi dia tidak belajar contohnya, atau boleh taklid dia jazam dah, dia taklid dalam bab akidah sah tapi fasik. Ni ada yang sah yang beriman, apa dia sah dengan cara berdalil, itu sah beriman. Ni tidak sah, bila tidak sah kafir lah maksudnya, faham? Tidak sah kafir lah. Sebab apa? Dia serupa dengan syak, zon, waham. Kita kata tadi syak, zon, waham, ittifaq ulama kafir. Tidak berbetulan dengan wakil, ittifaq kafir. Tegasnya, dhamirul hal wa sya'an adalah iman orang yang bertaklid sentiasa di dalam khatar, yakni bahaya. Yang panggil khatar ni lintasan hati. Maksudnya nanti ada satu-satu lintasan hati yang syaitan bawa, yang dia boleh berubah etikad tersebut ke kufur. Berkemungkinan boleh. Tu. Dan kebimbangan dia rasa betul ke tak, dan tergantung kebenarannya i'tikad seseorang tadi tu atas orang yang diikutinya seorang. Dia bergantung kepada seseorang yang diikut tu. Sebab tu dia rasa bimbang dan berkemungkinan boleh berubah bila-bila masa. Walaupun jazam dah, tapi berkemungkinan dia nanti bawa dalil yang meyakinkan kita hak lain pula. Syubhat dia bagi. Jika benar perjalanan orang yang diikutnya seorang dan yang dipegangnya seorang dah ada dua, seperti guru-gurunya seorang, maka yang mengikutnya seorang itu benarlah juga. Kalau dia taklid tu orang yang benar, seperti guru dia, bapa dan sebagainya. Bapa i'tikad betul, dia pun mungkin betul lah sebab dia muqallid. Okey. Tetapi jika ada sebaliknya, yakni i'tikad secara yang salah tidak benar, binasalah ia seorang yang taklid itu bersama-sama dengan orang yang diikutnya seorang itu. Taklid. Tu kebinasaan taklid. Okey. Dari itu hendaklah seorang bersungguh-sungguh menuntut ilmu aqaidil iman yang sahih supaya terlepas ia seorang daripada syak,
dan waham di dalam iman. Kalau boleh belajar sampai dalil tafsiri, boleh menghuraikan syubhat, kena belajarlah pada itu. Kadang-kadang orang awam boleh, orang awam alim nampak tu, tak ada masalah. Masalahnya jangan membataskan ilmu ni kepada penuntut tak. Mungkin orang awam boleh faham lebih daripada tu. Tidak tidak pergi ikut-ikut sahaja. Tidak pakai ikut-ikut sahaja. Istimewa zaman sekarang, zaman dia 1950-an. Masa yang telah zahir beberapa banyak ahli bid'ah. Ahli bid'ah banyak. Bila ahli bid'ah banyak, banyak syubhat. Bila banyak syubhat, kena banyakkan belajar ilmu akidah supaya kukuh i'tikad kita. Sebab tu sekadar fardu ain sekarang ni senang je. Sekadar fardu ain senang je. Berapa saat boleh dah. Alam ini tu je. Tapi kefahaman tu adakah dah lepas fardu ain? Sebab kalau bagi syubhat yang mendatangkan berubah i'tikad dia, tu masalah. Orang cerita pasal bab qada qada contohnya, betul juga apa dia kata, padahal salah dia bawa tu. Jadi tu tak lepas fardu ain tu. Dia tak faham qada qada datang apa. Maka taklid itu mudarat kerana ialah jalan sesat yang amat hina, yang tiada layak sekali-kali dengan hal seorang manusia. Sesat ni sifat ataupun fahaman yang tak betul lah. Dia ada sesat yang tidak menyesatkan, dia ada sesat yang menyesatkan. Sesat yang tidak menyesatkan, sesat seorang dia je. Dia tidak ajak orang lain untuk sesat dah. Itu sesat yang tidak menyesatkan. Okay? Dia sesat dah tapi tidak menyesatkan orang lain. Tapi kalau dia mengajar orang lain, dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Wallahu a'lam. Sambung pula pada esok malam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.